Menjelang Syawal, tradisi mengirim kad raya sudah menjadi satu kemestian pada zaman dahulu. Namun, seiring dengan peredaran zaman yang serba moden, amalan membuat dan menghantar kad raya kian dilupakan kerana kemudahan kiriman ucapan menggunakan kad elektronik atau secara dalam talian. Tahukah anda, ini merupakan antara koleksi kad raya pada zaman dahulu? Dahulu, lebih kurang 2 minggu sebelum menjelangnya Syawal, pejabat pos sudah mula dibanjiri dengan kad raya yang perlu dihantar kepada penerimanya. Kad raya juga dipelbagaikan gaya dan rekaannya saban tahun. Antara yang menarik apabila ia dilengkapi dengan alat elektronik mengalunkan lagu raya dan gambar lukisan 3D apabila kad dibuka. Kad raya digital mula diperkenalkan sekitar tahun 2017. Kewujudan teknologi masa kini telah mengubah cara kiriman kad raya. Tambahan pula, kad raya digital ini lebih mudah, pantas dan mengurangkan kos kerana tidak perlu membeli kad raya dan stem serta tidak perlu ke pejabat pos. Meskipun zaman semakin berubah dan tradisi menghantar kad raya juga berbeza, namun apa yang penting adalah ingatan pengirim terhadap penerima kad raya tersebut membuatkannya lebih bermakna. Walaupun arus permodenan, tapi hari ini kita di WHI Extra nak bawa perhatian anda untuk ke nostalgia lama-lama dalam kad raya karikatur, kad raya yang macam Hawa cakap tadi ada lagu dan sebagainya. Kita nak kongsikan hari ini. Tapi mula-mula dulu sekarang ni di WHI Extra, kita tema komik dulu. Bersama kita Encik Hasrin ataupun Unih ya? Ya, saya. Apa maksud Unih tu Encik Hasrin? Sebenarnya dua perkataan digabungkan. Unik tambah aneh. Aneh. Gabungan jadi Unih. Panggil Unih je lah. Okey. Hari ini kabarnya Unih nak kongsikan dengan WHI Extra antara koleksi-koleksi yang dah dihasilkan. Baik, kali ini saya berkongsikan dengan semua, termasuk di studio. Ini contoh kad raya yang saya buat. Kita buka untuk tempahan. Menggunakan hitam putih je. Memang tema dia begitu sebab kita cuba nak kalau sesiapa yang nak mewarnakannya silakanlah di rumah. Tapi ini saya buka blok ni, satu blok tu 300 keping dah habis dah. Sekarang dah semalam kita buka lagi blok yang kedua 300 keping pun habis pagi tadi. Kemudian kita buka lagi untuk live ni 300 keping lagi. Siapa yang tanya tu kenapa awal sangat kita buka pasal nostalgia ni, sebab dia punya permintaan tu cepat, dah habis pun dah 300 lebih dah orang order. Ya, saya. Betul. Termasuk ni dah 900 kalau macam tu di tempat. Tapi kebiasaannya dalam setiap tahun tu saya buat dalam 1,200 keping kad. Begitu cepat ya. Tapi kan nak tahu juga macam mana Unih dapat idea komik yang macam-macam ceritanya. Baik, sebenarnya ini satu kita minat lah. Ya. Yang kedua background kita, latar belakang kita. Saya juga melukis kartun di majalah Gila-Gila. Saya juga kartunis di sana. Jadi ini yang mana yang saya mahir buat lah. Sebenarnya boleh kita buat pelbagai dalam bentuk motif yang pelbagai. Tapi yang ni untuk projek ni saya namakan dia kad raya old school. Sebab saya pun dah umur 50 tahun kan. Jadi mengimbau kenangan yang lama. Ini salah satu cara lah. Klasik lah ya. Ya, Okey, tapi kan Hawa dan Unih, kita bukannya hanya Unih sahaja sebagai tetamu, kita ada juga dua lagi tetamu hebat kita yang telah pun bersedia dalam talian. Kita nak bersama dengan Khalifah Khalil. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khalifah Khalil atau lebih mesra kita panggil Pip lah Ya. Okey, dan seorang lagi kita bersama dengan Nur Ashikin Masuri, pengasas loveletter.my. Apa khabar Syikin? Baik. Wah, dari Johor Bahru ya? Betul saja. Okey, baiklah. Kita nak tanya dekat Khainifah dulu kan. Khainifah rasa masih relevan ke kad raya sekarang ni? Kalau kita tengok pada umur kalau those who born in 80s memang sangat relevan kad raya. Yang lahir tahun 90-an ke atas tu memang budaya hantar kad raya ni dah sangat kurang dah. Saya sempat. Sempat. Kami pun sempat sebenarnya, adik-beradik kami kumpul kad raya and gantung semua dekat rumah. Jadi itu yang kita nak recreate sekarang ni, that memory tu.
Okey, kalau macam Shikin pula kan, Shikin rasa disebabkan arus permodenan sekarang ni kita ada apps lah, boleh design sendiri, dekat telefon je boleh hantar kad raya. Adakah itu salah satu sebab kurangnya permintaan untuk kad raya orang kata yang lama ni? Okey, bagi saya lah, kurangnya permintaan untuk kad raya ni mungkin salah satu faktornya adalah sebab kita sekarang ada teknologi seperti WhatsApp, FaceTime dan sebagainya. Jadinya sekarang generasi muda lebih mudah untuk mereka berhubung dengan sahabat ataupun keluarga yang berada jauh menggunakan teknologi-teknologi yang ada pada zaman sekarang. Tapi Sebab lain tu, kan rasa dia. Betul, sangat lain. Bila tu Nora Shikin mula ada inspirasi ataupun ada idea nak buat kad raya ni, Shikin? Okey, pada mulanya kami bermula pada tahun lepas iaitu pada PKP yang pertama di mana pada waktu itu saya dan partner saya mulakan perniagaan kad raya ni sebabkan kita semua berada di rumah. Kita tak dibenarkan, kita tidak dibenarkan rentas negeri, kita tidak dibenarkan rentas daerah pada masa tersebut kan. Jadinya suasana hari raya yang kita nak sambut tu rasa lain sedikit lah. Jadinya kita mengambil kesempatan tu untuk menghidupkan kembali budaya menghantar kad raya tu. Okey. Itu kalau tadi Pip ada kongsikan 80s kan. Kita nak pergi kat Otai pula. Dia lagi tahu. Kalau tadi dia kongsikan ada 300 pesanan orang dah buat. Tapi dalam orang kata kategori yang macam mana ni sebenarnya yang masih lagi suka untuk kad raya ni? Baik, memang benar apa yang dikata tadi. Kalau dulu ni sesuatu yang memang amat boom lah. Memang menunggu jadikan perhiasan rumah dan sebagainya. Tunggu postman datang rumah Tapi ya. lama kelamaan sebenarnya benda ni pada saya dia tak akan lupus. Cuma sambutan tu mungkin berbeza lah. Jadi salah satu bila kita dah biasa sangat dengan talian, jadi mereka akan satu hari tentu mereka akan rasa macam mana untuk merasai menerima kad secara fizikal. Jadi umpama yang kita buat ni lah. Jadi dalam pelbagai persembahan lah. Salah satunya dalam bentuk humor supaya dapat mengembalikan selain daripada kenangan lama tapi juga seronok menerima kad-kad yang sebegini rupa lah. Jadi itu pada saya sambutan tu tetap ada, cuma berbezanya dari segi taklah sebagaimana yang dulu. Tapi saya rasa benda ni tak akan lupus, cuma keadaannya begitu. Naik turun lah. Tapi itulah dapat kita lihat dari hikmah COVID-19 ni. Ramai yang menggunakan kad raya untuk dekatkan diri dengan keluarga-keluarga yang berjauhan. Tapi kalau kita lihat kan, Udih punya tema ataupun konsep adalah hitam putih dan juga komik. Kalau Kainifa, Pip ataupun Shikin, temanya macam mana? Untuk saya banyak buat colourful. Okey. Memang saya pelukis abstrak. Jadi kad raya pun jadi abstrak juga. Banyak colour yang saya gunakan. Lebih ceria lah. Ya, betul. So ada kad raya yang lebih sesuai untuk macam mak, ada macam bapak. Dulu kan ada tulis untuk bonda, untuk ayah bunda ke. Jadi sekarang saya tak tulis tapi kita main dengan colour untuk mendefinisikan dia untuk siapa. Baik, kejap lagi kita akan kembali dengan Pip dan juga Shikin dan juga Unis. Tapi sebelum tu kita nak dengar juga apa kata orang ramai berkenaan dengan nostalgia kad raya ni. Jom. Last dapat kad raya masa sekolah rendah dan apa yang ada dalam tu ada pantun. Dan saya dapat kad raya 10 tahun lepas masa umur 14 tahun. Kawan saya nama Nisa bagi. Memang tak pernah dapat. Aku pernah bagi kat orang. Masa tu dalam darjah 4 memang bagi kat cikgu favourite lah. Masa tu cikgu Puan Marziana tak silap saya lah. Masa tu umur saya baru 12 tahun. And mostly saya dapat kad raya daripada kawan-kawan dekat sekolah. Biasalah zaman budak-budak, padahal satu kelas ni pun berbalas juga. Last dapat kad raya waktu sekolah, sekolah rendah. Waktu tu kawan-kawan bagi tapi tak ramai lah. Sini dalam family yang paling banyak dapat kad raya adalah adik perempuan saya. Sebab dia macam sociable and dia pun rajin bagi kad raya ke orang. Saya pun suka bagi kad raya dekat kawan-kawan. Tapi kalau rasanya abang saya yang dapat banyak sebab dia macam ramai kawan. So dia macam lagi banyak lah dia dapat. Dalam family saya adik saya lah paling ramai.
Saya tak pernah, saya sikit 1-2 je tu je. Rasa mak kot. Adik-beradik tak pernah dapat. Yang memang malang sikit lah adik-beradik ni. Saya tapi mak paling banyak dapat lah. Mak macam famous sikit lah antara geng-geng dia kot. Rasa saya lah kot yang paling banyak dapat kad raya sebab saya seorang je adik-beradik perempuan dalam keluarga. Mak dia famous. Betul, ada situasi sama dengan saya. Adik-beradik, kakak ataupun abang yang dapat lebih. Kita tunggu tengok bukan nama kita. Peminat awak malu tu Fatin. Masa tu sekolah lagi. Okey, kita nak teruskan nostalgia kad raya ini. Katanya Uni akan kongsikan demo kita berdua, Hawa. Saya dah pegang pen dah ni, Fatin. Sambil-sambil tu Pip dan juga Shikin juga boleh turut serta juga menghasilkan demo. Kejap lagi kita akan tengok. Okey, jom kita mulakan. Baik, begini. Sebelum kita mulakan, sebenarnya peralatan yang mudah apa yang ada di rumah. Okey. Jadi hari ini saya tunjuk contoh. Kertas ni sebenarnya kita boleh buat daripada kertas lukisan biasa. Jangan terlalu nipis lah. Dalam bentuk A3. Kita jadikan kalau nak besar macam ni, kadnya sampulnya besar. Kita mulakan dengan kecil dulu. Kemudian kita boleh potong lagi. Kita boleh potong lagi menjadi A4. Ini jadi saiznya. Kemudian potong lagi menjadi A5 macam ni. Dan kalau greeting card yang kecil ni macam ni, kita boleh buat sendiri. Okey. Baik, itu saiz dia. Kemudian bila kita nak melukis, ramai orang terus dia melukis atas meja dan sebagainya tu. Jadi sebenarnya dia kena ada alas. Maksudnya lapik kan? Okey. Dia dah sedia dah situ. Jadi kertas cara dia ambillah kertas yang kita tak pakai, yang dah berubah warna dan sebagainya tu kan. Daripada kita buang, lebih baik kita jadikan dia alas. Macam ni. Sebab apa? Satu, kalau kita punya pen tu meresap, dia tak akan mengganggu helaian yang seterusnya. Kemudian kita juga kalau menekan dan tak ada bekas-bekas yang terdapat sini. Ini adalah sebagai salah satu cara lah. Tapi orang kata kalau lagi kecil dia lagi susah nak melukis. Sebab itu ada pilihan. Macam rakan-rakan kita yang melukis tadi tu, tunjukkan ada dengan warna dan sebagainya kan. Baik. Kemudian alas ni amat penting. Di atas meja. Cardboard ni. Jadi saya sediakan ni. Sebenarnya untuk pegang semua ya. Ni. Buat lukisan ni. Okey. Buat lukisan ni. Kat belakang ni, kertas ni jangan buang. Saya beritahu pada kawan-kawan di studio dan juga di rumah. Ada kegunaan dia. Ya, sebenarnya ini amat terbaik untuk melukis. Bukan saja-saja. Bukan saja cerita pasal kad raya ni. Saja untuk tunjukkan. Alas ni amat penting. Sama ada kita gunakan apa yang ada di rumah ataupun kita beli mounting board macam ni. Alaskan dia. Jadi kita nak melukis, kita gunakan alas. Saya mementingkan supaya kerja kita tu bersih dan sebagainya. Kalau kita tengok Pip dengan Shikin dah mula tu. Kita kena lawan ni. Baik, silakan. Jadi kad raya ni, kita pun nak berlomba-lomba ni nak buat kan. Okey, sebenarnya ada cara persembahan. Satu yang menegak macam ni. Kita lukis apa motif dan sebagainya kan. Kemudian yang kedua yang berbentuk memanjang horizontal ataupun landscape bentuk begini. Jadi saya serahkan satu. Bukan untuk mewarna pun boleh. Tetapi kalau nak buat sendiri pun kita sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Umpamanya itu telah kita siap. Kita ikut tema warna baju pada hari ini. Tapi sambil-sambil tu kita sembang. Uni rasakan sekarang ini karikatur ini masih mendapat sambutan ataupun orang dah tak nak dah desain karikatur ni, orang nak desain yang urban sikit untuk kad raya. Baik, kita lihat di sini mengikut kemampuan masing-masing kan. Ini terus mewarna, yang ini melakar Jadi sebenarnya jangan risau. Buat je. Yang penting kita akan merasa seronok. Teknik bebas saja. Apa yang ada kat rumah, kalau pandai mewarna sekali. Tapi hari ini kita buat simple saja. Dan gunakan pen ni kalau terus nak melukis, guna pensil untuk melakar. Jadi selain daripada tu, kita fikir apa yang kita nak buat. Kalau motif ni ada pelbagai. Jadi kalau kita boleh buat, saya punya ialah sebagai tetamu kita kan. Kita dah siapkan dah saya punya. Oh laju. Saya rasa alamak, terus saya rasa saya punya tak cantik. Ini sebenarnya salah satu cara yang tak ada ton-ton lain-lain tu. Ya saya. Tak apa, nak buat ton pun boleh. Sebenarnya benda ni bukannya untuk diadili sebagai satu pertandingan dan sebagainya kan. Tetapi yang penting kita buat sendiri, kita nak berikan kepada orang tu daripada hati kita lah. Walaupun mungkin tak jadi, tak cantik, itu pandangan orang. Tapi yang penting keikhlasan hati. Bila terima seronok. Jadi kita akan menghargai. Malah mereka mungkin akan letak atas meja, jadikan perhiasan, simpan sampai kan nak cucu, mana tahu kan. Seronok tu kalau orang simpan kad raya yang kita lukis. Sambil tu nak tanyalah dekat Shikin kan, kalau tadi Unih dah kongsikan dia punya temanya ialah komik ataupun hitam putih kan. Kalau Kainifa pula lebih kepada abstrak dan warna-warna yang terang. Kalau Shikin pula, apa antara rekaan ataupun tema yang Shikin bawakan untuk kad raya? Kami untuk tema dan kami punya rekaan lebih kepada menggunakan warna lah, sama macam Pip juga tadi.
Cumanya kelebihan ataupun keistimewaan yang kami buat adalah design yang kami keluarkan, rekat yang kami keluarkan adalah 100% daripada hasil lukisan tangan. Jadinya sebenarnya untuk menyediakan kad raya ni bukannya Shikin yang siapkan seorang, tapi kita ada beberapa designer yang lain lah. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk menyiapkan kad raya yang kita jual ni. Okey, tapi macam Pip sendiri, pendapat Pip sendiri, kalau nak menghasilkan kad raya ni perlu ke untuk mereka yang kreatif sahaja ataupun mereka yang tak pandai melukis tu macam mana agaknya nasibnya? Sebenarnya untuk kad raya ni tak semestinya dia hasil satu lukisan. Dia boleh jadi craft. Macam dekat sekolah pun kita ada belajar collage, maksudnya kita koyak-koyak dan tampal, lepas tu kita pakai tulisan doodle sahaja. Jadi dia boleh jadi banyak cara, boleh pakai tali, dia boleh jadi craft bukan sahaja dengan lukisan lah maksudnya. Boleh juga menggunakan teknik tracing? Boleh, definitely. Sekarang itu salah satu daripada teknik yang mendapat tempat lah. Itu kita lebih senang lah Hawa. Betul kan, lepas ni bolehlah kita pula buat kad raya. Saya tunggu kad raya awak. Lepas ni saya nak bagi kat awak ni. Okey, Shikin pula dah mula sejak tahun lepas kan, sejak PKP yang lalu. Permintaan tu macam mana? Adakah banyak dalam kalangan rakan-rakan terdekat? Untuk saya sendiri, saya baru mula tahun ni. Daripada tahun lepas, cuma sekadar an idea, so idea tu direalisasikan baru tahun ni. Tahun ni kami saya buat kad raya dan juga ampau raya sekali jalan. Ampau raya ni pun kami lukis juga. Yang ni kami collab lah, empat orang artis. Maksudnya design yang sama tapi ada untuk kad raya dan juga sampul duit raya, macam tu? Untuk sampul duit raya ada 4 orang artis. Saya sendiri, Pip of Art. The Black Panther, Art by Sis Kura-Kura, Brushes and Art. So seorang lukis satu subjek. Ada masjid by Sis Kura-Kura, ada rumah by Pip of Art. Lepas tu ada ketupat palas bawah ni by Black Panther, The Black Panther ni, dan juga ada pelita dekat tepi ni. Elemen-elemen raya lah orang kata. Kami combinekan dalam satu lukisan digitally dan kami print as ampau sampul kad raya. Maksudnya nilai itu 4 kolaborasi artis dalam satu, orang kata hasil satu artwork lah kan. Okey, macam Pip sendiri untuk kad raya ini kan, kalau kita nak orang kata tukar kepada moden sikit boleh, tapi macam mana ataupun saranan Pip untuk mereka di luar sana, kita nak kekalkan juga elemen-elemen nostalgia yang dulu tu, karikatur dan sebagainya. Ya, betul. Sebenarnya kad raya ni dia ada sentimen-sentimen penting dekat dalam kad raya tu sendiri. Contohnya ada elemen masjid, ketupat, lemang. Itu antara sentuhan-sentuhan yang old school lah kita kata. Very traditional. Bila kita tengok tu memang terasa lah dekat hati, memang hari raya sangat. So banyakkan saya sarankan kalau nak buat design kad raya, you can have as many design as possible, tapi cubalah adakan elemen-elemen ketupat. Kita nak kekalkan elemen tradisi raya Aidilfitri itu ya? Ya, betul. Itu pun melambangkan kita punya budaya Malaysia kan? Okey, Shikin masih ada bersama kami ke tu? Masih ada lagi. Okey Shikin, kalau Abang Unih kan dia gunakan kertas lukisan, kalau Shikin pula guna teknik-teknik macam mana ataupun bahan-bahan yang bagaimana? Okey, untuk kami punya kad raya, kami lebih kami fokuskan kepada 3 medium saja, iaitu pensel warna, marker dan juga watercolor. Jadinya bergantung pada kita punya artis juga, sebab kami siapkan ni ada dalam 5 orang artis. Bergantung pada kepakaran masing-masing. Ada yang lebih selesa menggunakan watercolor, mereka akan gunakan watercolor. Ada yang lebih selesa gunakan marker, mereka akan gunakan marker. Ada perancangan tak untuk Aidilfitri tahun ni nak jual berapa banyak kad raya? Ada, mesti ada. Berapa target tu? Okey, tahun lepas Alhamdulillah untuk tahun pertama kita dapat jual 2,000 pieces dalam masa 2 minggu saja. Okey. Jadi tahun ini dengan adanya kolaborasi bersama rakan yang lain, kita tinggikan target kita akan jual 5,000 pieces. InsyaAllah. Okey. Maksudnya dah close order ke macam mana tu?
Belum, kami masih baru seminggu kita launch di Instagram. Alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan sebab ramai yang minta. Even sebelum start puasa pun ramai lagi customer yang tahun lepas dah tanya ada tak kad raya untuk tahun ni. Maksudnya mereka pun sama-sama excited lah untuk hantar kad raya kepada keluarga dan juga sahabat. Seronok kan sebenarnya bila dapat kad raya. Syikil, biasanya corak macam mana ataupun design macam mana yang dapat permintaan ramai? Biasanya corak dan design ni bergantung sebab macam Uni kata tadi lah, kita punya art, kita punya design ni sebenarnya bergantung, tak ada yang salah dan tak ada yang betul. Jadinya ramai yang sukakan yang hasil-hasil yang unik lah. Contoh macam tahun ni kami lebih fokus, kami keluarkan 2 tema untuk kami punya design, iaitu yang pertama kami buat tema flat lay, iaitu macam sinonim lah dengan kita punya suasana pada pagi hari raya. Semua orang suka ambil gambar kamera daripada atas kan, dekat atas katil. Betul. Dan juga tema yang kedua yang kita keluarkan adalah new norma, raya norma baharu. Sebabnya sekarang ni kita beraya dengan suasana yang lain, iaitu dalam keadaan pandemik COVID-19 kan. Jadinya raya masak sambil pakai mask, ada penjarakan sosial. Okey, tapi bila bercakap mengenai kreativiti kad raya ni sendiri, bukannya hanya 4 segi je, macam-macam. Ada 3 segi ataupun macam-macam. Macam Syikin dan juga Pip khususnya, apa agaknya kelainan yang dibuat bentuk kad raya tu sendiri? Pip, mulakan. Untuk Syikin, okey. Untuk saya mengekalkan bentuk kad raya yang design lama, sebab kebanyakan sekarang orang buat design postcard. So saya kekalkan design yang lama. Okey. Buka macam ni, tapi dalam ni selalu kalau kita buka yang design lama tu dia kosong putih je, tapi kita tambah background sebelah ni. Okey. Ada warna. Cantik. Untuk setiap kad. Okey, untuk Syikin? Okey, untuk Syikin pula, kita punya kad raya lain daripada Pit tadi. Pit ada lipatan boleh bukakan. Jadi kita punya hanya sekeping depan dan belakang juga. Style postcard lah. Okey, macam postcard. Style postcard, ya. Jadinya orang boleh tulis kad belakang macam ni. Tapi kami juga sediakan sampul juga sebab ada yang rasa mereka nak ucapan diorang tu lebih private kan. Jadinya kita sediakan sampul dan juga stamp. Jadinya pelanggan kita boleh terus hantar tanpa diorang perlu cari sampul lain dan juga tak perlu pergi ke pejabat pos untuk cari stamp. Senanglah, lebih praktikal. Boleh buat permintaan tu sendirilah. Ikut cita rasa masing-masing. Kalau kita lihat tu dah menjadi dah tu kad raya dia. Laju. Saya satu tak siap-siap lagi. Okey, tak apa, jangan risau. Mungkin boleh tunjukkan dekat penonton. Sebenarnya yang ni saya buat kurang daripada 1 minit. Saya rasa rendah diri lah. Tak apa, silakan. Tak saja nak tunjukkan. Bukan sekarang, kalau tak siap sekarang, mungkin kemudian hari. Yang penting sekarang ni adalah percambahan idea. Yang percambahan idea tu supaya siapa pun kat rumah boleh melakukannya. Yang penting kita rasa yakin. Okey, yang penting yakin dan juga ikhlas ya. Silakan teruskan. Boleh ke kalau pelanggan kan nak buat permintaan, nak komik yang macam mana, macam mana? Untuk program yang ini, saya sebut program lah blog ni. Saya tak membuka pada permintaan pihak pelanggan supaya mengikut ilustrasi apa yang mereka mahukan. Saya akan melukis banyak-banyak dan mereka sekurang-kurangnya 10 keping dan saya akan berikan tema yang sesuai dengan hari raya. Jadi itu mereka cuba untuk kita nak kongsikan gaya saya, cara saya kan. Tetapi kalau sekiranya nak selepas hari raya lah. Mungkin apa tema-tema yang lain lah. Seperti hari guru dan hari-hari lain yang kita sambut lah. Maksudnya masih buka untuk kalau hari raya hari lahir pun boleh juga ya? Sebenarnya kalau ikutkan macam-macam kita boleh buat. Tetapi bergantung juga kepada apa kemahuan dan juga apa yang kita buat pada waktu tu. Macam contoh saya tumpukan ini saja untuk hari raya ni. Tetapi kalau selepas raya nanti, kalau sekiranya saya kata kita nak buat untuk menyambut hari ibu, kita nak menyambut hari guru, kita nak menyambut apa saja, jadi tema tu kita tumpukanlah. Dan mungkin waktu tu kita buka. Waktu tu kita bukalah kepada kawan-kawan kita lah. Saya ucapkan terima kasih juga pada kawan-kawan yang kartunis dan juga pelukis yang menyokong usaha ni. Sebenarnya untuk kawan-kawan semua mungkin nampak macam tak ada sambutan gitu. Tak macam dululah. Tetapi dalam diam tengok kawan-kawan kita tu ada 5,000 kad. Saya lebih kurang dalam 2,000 je sebab saya
tulis satu-satu kan. Satu. Jadi saya ucapkan terima kasih pada kartunis yang membantu menyokong saya juga. Sama-sama kita Sukun, naikkan balik seperti nostalgia. Kucai, ini saya sebutlah nama-nama kawan-kawan saya, Wukong, ramai lagi. Mereka walaupun tahu melukis tapi membantu juga, menyokong juga sebab kerana stroke kita ni berbeza kan. Jadi kalau dia buat, saya akan sokong, dan saya buat, dia akan sokong. Gitulah. Terus kenalkan kepada generasi-generasi akan datang tradisi Aidilfitri kita kan. Kalau awak dah bersedia, saya nak minta Unis tunjukkanlah Unis hasil dululah. Saya yang 2 minit touch up itu. sikit. Sila teruskan. Okey. Tapi saya nak tunjukkan, kalau tengok kita tak perlu nak tunjukkan yang mana susah sangat ke dan sebagainya ya. Kita faham. Kita faham. Tak apa, yang penting kita lakukan sendiri. Yang penting kita lakukan sendiri, dan mereka yang menerima akan merasa menghargai dan rasa macam yalah, takkan dia nak samakan dia dengan mungkin pelukis-pelukis yang terkenal dan sebagainya kan. Tetapi yang penting tu silaturahim tu. Ya, dan penghargaan tu sebenarnya lebih berganda lah. Kan? Okey, kalau kita tengok Hawa pun dah selesai, kita nak minta Pip dan juga Shikin juga bersedia, kita tunjukkan demo, hasil demo kita. Silakan. Ni saya punya lah. Tapi dalam masa tak apa. Sila tunjuk di kamera situ ni. Mungkin saya perlukan mungkin saya perlukan banyak masa lah. Saya melihat ini macam saya tolong Khalid punya homework. Ini saya punya. Salah. Okey. Cantik Hawa punya. Boleh sebab dia menggunakan pelbagai warna. Satu warna pun boleh, tak ada masalah. Tak warna ini kan je pun boleh. sempat. Dan kita tengok Shikin dan juga Pip. Okey, ada ketupat dekat situ. Okey, memang mereka ni begitu artistik, begitu kreatif, Fatin. Kita tahulah kita punya tahap kreativiti di mana ya hari ni. Okey, baiklah. Mungkin Kainifa, Pip dan juga Shikin boleh kongsikan laman Instagram ataupun Facebook anda untuk penonton-penonton wanita hari ini. Silakan. Untuk saya, kalau nak dapatkan kad raya yang 5 design ni untuk satu set, boleh pergi ke Instagram Pip of Art. PIPOFART. Boleh ke Instagram Pip of Art. Kita ada buat promo lah untuk kad raya dan juga jangan lepaskan peluang. duit raya. Shikin, silakan. Okey, untuk Shikin pula, semua boleh dapatkan kita punya koleksi tahun ni ada 10 design kesemuanya. Boleh dapatkan di Instagram kami, loveletter.my. Loveletter.my. Betul. Di situ boleh terus ke link Shopee yang kami berikan, boleh pergi Shopee. Okey. Jadi jangan lepaskan peluang. Untuk Unis sendiri, kongsikan, dan katanya ada sesuatu untuk WHR Extra. Baik, sebenarnya ada 2 perkara. Perkara pertama, saya ucapkan tahniah kepada sambutan ulang tahun ke-43 Gila-Gila. Saya melukis di Gila-Gila. Ini ruangan saya. 43 tahun ya, cepat masa berlalu. Kita cerita pasal wanita hari ni. Jadi kita cerita wanita hari ni, ini saya buat untuk wanita hari ni lah. Sebenarnya tanpa warna, tetapi kita buat dalam bentuk doodle. Jadi kita buat dalam motif bunga, dan nanti start bolehlah tanda tangan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau boleh letak kat sini jadikan hiasan. Okey, bolehlah kita jadi antara hiasan kat sini ya. Boleh letak kat sini kan. Boleh letak kat sini. Macam itulah contoh kan. Jadi kawan-kawan boleh tanda tangan, beri ucapan dan sebagainya. Dan kita boleh kalau nak postkan, masukkan dalamnya. Letak sekarang, post. Teruskan. Okey, saya harap raya tahun ini saya dapatlah kad raya, insya-Allah. Unis, sila kongsikan Facebook, orang ramai dah tertunggu-tunggu tu. Baik, sebenarnya boleh ikuti saya di Facebook, page saya Unis Raja Pensel Warna. Nombor telefon, alamat semua ada kat situ. Dan kalau nak tahu macam mana tempahan dibuat dan sebagainya tu, sila hubungi saya, WhatsApp saya. Dalam bila-bila masa lah, tak ada masalah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak wanita hari ni, Extra hari ni, pada pengacara kita. Sorry lah, tak berapa cantik sangat. Tak apa, jangan rasa rendah diri. Yang penting sekarang ni, kita hari ni berkongsi macam mana kita nak memeriahkan, kita nak menghargai persahabatan, apa saja hubungan lah, suami, isteri, ibu bapa, dengan sesuatu yang mungkin simple aja, kecil macam ni, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim, hubungan dan sebagainya kan. Bukan saya sebagai kawan, suami isteri dan macam-macam lagi kan. Jadi kita harap sangat, sebenarnya motif kita sebenarnya adalah saudara, persaudaraan tu. Terima kasih banyak-banyak Cik Unis. Terima kasih kepada Unis dan juga Pip dan juga Shikin kerana bersama-sama dengan WHR Extra hari ini berkongsi mengenai macam-macam rekaan kad raya Hawa kan? Ya, rasa macam throwback darjah 1, darjah 5 dulu. Okey, baiklah, kami di Wanita hari ini ingin berehat seketika, kembali selepas ini.